Selamat kembali ke FTV. Hari ini kita ada satu video pendek sikit mengenai Mitsubishi Outlander model terbaru, model tahun 2022. Jadi untuk Mitsubishi Outlander ni ialah model tertinggi ataupun flagship mereka, dan ia merupakan satu produk yang dibina bersama dengan Nissan dengan yang mereka merupakan rakan kongsi dalam Renault Nissan Mitsubishi Alliance. Outlander ni sekarang dah masuk generasi keempat, mula ditawarkan pada awal tahun 2000. Ianya sebuah SUV keluarga yang agak popular sebenarnya di seluruh dunia, dan di Malaysia juga ia mempunyai peminat tersendiri. Pasal Mitsubishi ni memang ada peminat yang agak hardcore juga. Nampaknya Mitsubishi terus mengejar strategi premium yang kita lihat telah mendatangkan hasil yang agak menarik apabila model crossover expander mereka mendapat minat yang memberangsangkan dari pasaran tempatan. Sebagai flagship, Outlander menjadi penanda aras kualiti dan juga penunjuk arah reka bentuk dan arah tujuan syarikat. Jadi semestinya ia satu model yang sangat penting untuk Mitsubishi yang sudah agak lama kelihatan sedikit lesu di pasaran antarabangsa. Reka bentuk, Outlander kali ini meneruskan penggunaan konsep Dynamic Shield dalam mengukuhkan identiti reka bentuk syarikat Jepun ni. Dan kali ini ianya semakin matang dan semakin serasi dengan keseluruhan reka bentuk kereta. Kita lihat bagaimana lampu posisi ataupun lampu pemanduan siang berada di bahagian atas dan menjadi sebahagian dari ikonografi yang kelihatan macam kepak pada mata saya yang muncul daripada jeriji utama dan naik ke atas. Secara keseluruhan, saya rasa ini menghasilkan muka yang unik jika ia sedikit membelah pendapat lah. Selalunya bila benda tu unik, dia tidak akan universally like lah, ada membelah pendapat. Lampu utama berada di bahagian bumper dan kekal dengan 3 barisan lampu LED untuk lampu tinggi, lampu rendah dan lampu penanda arah lah, ataupun signal. Dan selapis lagi di bawah ialah lampu kabus saya kira. Secara peribadi, saya mendapati reka bentuk Dynamic Shield agak sukar difahami secara sekilas pandang dan memerlukan masa untuk pembeli menilai dan menghadami pendapat mereka sendiri terhadap gaya baru Mitsubishi ini. Saya pun tak tentu, belum faham lagi apa sebenarnya yang saya rasakan tentang kereta. Yang pastinya reka bentuk ini jelas dikenali sebagai Mitsubishi, walaupun jika kita hanya melihat kelibatnya dari celah-celah lautan kenderaan. Jika dinilai begitu, saya kira ia adalah satu identiti korporat yang berjaya lah, kan? Mitsubishi juga terus dengan reka bentuk badan yang tegak dan berkotak bagi menghasilkan satu imej yang kukuh dan lasak. Sesuatu yang penting untuk sebuah SUV, walaupun ianya adalah rakyat bandar 90% dari kewujudannya. Tapi sebagai penduduk bandar, ia perlu dilembutkan sedikit lah, dan mereka mencapai niat ini dengan menggunakan rounded edges pada bahagian belakang, depan dan juga bahu. Di samping menghasilkan sisi yang tidak terlalu agresif dengan lekuk-lekuk dan lipatan. Secara keseluruhan, saya kira Outlander mempunyai nisbah bentuk ataupun proportion yang klasik dan evergreen atau mala, tetapi ianya dihias dengan kemasan yang bergaya kontemporari. Saya kira ini ialah akibat kesan usaha sama antara Nissan dan Mitsubishi lah, di mana ada dua jenama dengan imej yang berbeza. Jadi mereka perlu mencari kompromi dalam menghasilkan produk yang sememangnya mempunyai identiti yang tersendiri. Model yang ditayangkan di sini bakal memasuki pasaran pertama mereka, iaitu Amerika Utara pada bulan April tahun ini. Dan mula dengan harga hampir $26,000. Satu harga yang kompetitif untuk kenderaan yang seangkatan dengannya di sana. Belum ada berita tentang tarikh kemasukan Outlander terkini ke Malaysia ataupun harga. Tetapi kami kira ianya akan datang dengan tambahan harga antara 5 hingga 10% daripada yang sekarang, kerana kenderaan ini kelihatan lebih premium dan juga nampak macam lebih besar lah. Saya suka dengan nisbah saiz roda dan bukaan roda antara wheel dan wheel arch yang dikemas kini dengan plastik kelabu tu. Ruang antara mereka tidak terlalu besar dan kedudukan roda yang lebih berada di bucu akibat jarak ganda yang dipanjangkan juga menghasilkan kuda-kuda yang kukuh, dan ini menambahkan segak SUV ini. Tak handsome sangat, tapi apa pun janji segak, kan. Sebenarnya yang Outlander sekarang ni pun saya suka dia punya kuda-kuda, dia nampak memang segak. Menurut Mitsubishi, mereka membina Outlander atas konsep Ifudodo. Ini kononnya bermaksud tulen dan gah ataupun authentic and majestic.
Suasana ruang dalaman Outlander kelihatan tenang dengan penggunaan garisan-garisan selari di bahagian papan pemuka macam berlapis-lapis kan. Konsep berlapis yang jelas di luar telah diterapkan ke reka bentuk kabin, dan ini telah menjana satu ruang yang teratur dan mudah diterima oleh ramai. Tetapi sebenarnya bila terlalu teratur, mereka menghadapi risiko menghasilkan kabin yang mungkin boring lah, tak mengujakan. Bagi menaikkan seri dalaman Outlander, dalam video yang kita tengok ni, dia punya flagship lah, saya kira kan, mereka bentuk Mitsubishi telah menggunakan kombinasi warna dan sentuhan bahan bagi menjana suasana mewah dan anggun. Dalam video dan gambar yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang kita lihat ini, antara pilihan unik untuk pembeli ialah kombinasi kemasan kulit hitam dan perang terang yang hampir-hampir jingga, ataupun kalau tak mau boleh ambil kulit berwarna putih. Tapi kalau ditanya syarikat kereta di Malaysia lah, warna putih ni ditolak sama sekali oleh pembeli di Malaysia, tetapi popular di Indonesia. Jadi jika Outlander tiba di Malaysia, saya kira varian mewah dijangka akan datang dengan kemasan hitam dan jingga lah, ataupun kalau macam kita tengok Expander, warna merah gelap, merah hati. Kombinasi ranggi ini mungkin akan menarik pandangan kritis, namun Mitsubishi mungkin ada kombinasi warna pilihan lain untuk pasaran berbeza lah. Saya harap warna terang macam orange, sampai orange tak sampai ke Malaysia lah. Saya sebenarnya jika diberi pilihan, saya lebih suka jika keseluruhan kulit ditukar ke warna perang gelap macam dark tan. Apapun sudah tentu ada option fabrik dan kulit hitam lah untuk model yang lebih asas ataupun varian sukan. Mitsubishi Malaysia boleh ambil yang hitam semua lah, pasal orang Malaysia suka kalau hitam semua. Saya juga suka kemasan jahitan yang macam bentuk belian pada kursi dan kemasan pintu. Perkara sama kita lihat digunakan dengan jaya dalam kabin Expander. Secara keseluruhan, sentuhan premium pada kabin agak berjaya. Tapi yang sedikit mengelirukan saya ialah saiz skrin tengah yang hanya 9 inci. Kelihatan kecil pada papan pemuka yang nampak lapang dan didominasi dengan garisan lurus dan lapisan tu. Sebenarnya kemasan skrin, bahagian tepi skrin tu nampak macam ianya lebih besar lah, seperti sekitar 12 inci, tetapi ternyata bila hidup kita nampak skrin tu kecil, di tengah-tengah saja. Dia tak sebesar seperti yang dijanjikan oleh reka bentuk yang kita tengok sekali pandang tu. Grafik yang digunakan pada skrin tengah juga tidak begitu berseri lah pada saya, dengan konsep monokrom yang mungkin dah jarang kita lihat sekarang. Sekarang banyak orang pakai full color dah. Itu full color skrin tu, tapi dia punya grafik user interface dia tu. Apapun setidak-tidaknya, varian tertinggi akan diberikan skrin maklumat utama bersaiz 12.3 inci depan pemandu, dan dari video yang ditawarkan kepada media ni, ia kelihatan berdefinisi tinggi dan berupaya memaparkan banyak maklumat. Antara ciri yang disenaraikan oleh Mitsubishi sebagai unik dalam kenderaan ini ialah pengecas tanpa wayar serta kemudahan Android Auto dan Apple CarPlay. Konsol tengah ialah ruang yang paling bergemerlapan dengan kemasan warna logam bercorak halus yang pasti berkilau dalam cahaya matahari. Outlander datang dengan 3 barisan kerusi, tapi dari reka bentuk yang kita boleh lihat ni, saya kira barisan ketiga adalah untuk perjalanan jarak pendek, so 5+2 bukan full 7-seater lah. Apapun, sebarang kerusi tambahan masih berguna dan adalah satu kelebihan dalam pasaran SUV keluarga. Tetapi kompromi yang pasti ialah ruangan barang yang mungkin lebih kecil. Yang bagusnya apabila dalam video yang kita tengok, apabila barisan ketiga dan kedua diturunkan, lantai ruang barang hampir mendatar sepenuhnya dan tak ada macam tingkat lah. Ini sesuai untuk mengangkut barang-barang besar-besar, senang kita nak tolak masuk ke dalam. Di pasaran Amerika Utara, Outlander ditawarkan dengan enjin 2.5 liter 4 silinder yang dipadankan dengan sistem pacuan semua roda Super AWC All-Wheel Control yang dibangunkan dalam dunia rally oleh Mitsubishi. Ia dibangunkan dengan 6 mod pemanduan untuk pemanduan jalan ataupun laluan lasak. Kalau awak pilih yang varian pacuan 2 roda, atau itu front wheel drive lah selalunya, ia dilengkapkan dengan 5 saja mod pemanduan. Peralatan piawai untuk Outlander terbaru di pasaran Amerika Syarikat termasuk 11 beg udara, pengecas USB-A dan juga USB-C seperti kita tengok dalam gambar ni. Varian tinggi akan ditawarkan dengan sistem bantuan pemanduan MI Pilot yang menawarkan sistem kawalan layar dinamik dengan radar ataupun radar dynamic cruise control dengan bantuan pengekalan lorong ataupun lane keeping assist. Satu lagi, ia datang dengan paparan heads up ataupun heads up display bersaiz 10.8 inci, yang ini berwarna penuh dan ianya heads up display, so dipaparkan pada windscreen depan ataupun kaca depan lah. Dan juga datang dengan sistem bunyian 10 pembesar suara Bose.
Harapan saya Outlander ini tidak menerima nasib yang sama seperti Expander lah, yang tiba ke pasaran kita setelah separuh hayat di pasaran Indonesia dan Thailand. Sampai situ saja video kita kali ini. Kalau suka, tekan butang like dan tolong kita subscribe, dan juga tekan butang loceng lah kalau boleh ya. Kongsi dengan kawan-kawan, saya rasa ramai juga yang peminat dengan Mitsubishi Outlander ni. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.